Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu harap kamu semua sihat dan dah bersedia nak belajar matematik hari ini. Hari ini kita akan belajar tajuk operasi bahagi. Habis dah tajuk darab. Kita masuk pula tajuk operasi bahagi. Okey, matematik tahun 2, operasi bahagi bersama Cikgu Norizan. Jom kita belajar. Standard pembelajaran kita hari ini adalah membahagi dalam lingkungan fakta asas, objektif pembelajaran. Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid akan dapat menulis ayat matematik bahagi berdasarkan gambar raja 10 dari 16 soalan yang diberi. Okey, jadi hari ini kita nak belajar menulis ayat matematik bahagi pula. Jom. Okay. Apa itu bahagi? Okey, apa itu bahagi? Ni soalan tanya. Bahagi adalah pengumpulan. Kita boleh bahagi secara pengumpulan. Kita boleh bahagi secara pengongsian. Kita boleh bahagi secara tolak berturut-turut. Okey? Kita juga boleh bahagi secara songsangan operasi darab. Untuk hari ini, untuk bahagian pertama operasi bahagi ini kita hanya belajar 3 saja. Pengumpulan, pengongsian dan tolak berturut-turut. Untuk songsangan operasi darab kita akan belajar insya-Allah minggu depan. Okey, kena tengok dulu simbol bahagi. Ni simbol bahagi. Kita buat garisan lurus, kemudian kita buat titik di atas satu, titik di bawah satu. Ini adalah simbol bahagi. Okey, jom kita ke slide seterusnya. Okey. Hari ini kita nak membahagi kaedah pengumpulan dulu. Okey, kalau kamu tengok gambar rajah ni, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 95. Okey. Cerita dia, mak kamu ni masak kek. 12 biji kek. Kemudian anak dia kata, dia nak bagi makan kat kawan-kawan dia. Kawan dia suka kek mak dia ni, jadi dia suruh mak dia buat kek. Jadi dia ada 12 biji kek. Kemudian kawan dia ada 6 orang. Dia kata, ni masa tak PKP dululah kan. Masa PKP lah mana boleh pergi rumah kawan dah. Okey, jadi dia kata, saya isikan dua-dua ke dalam piring. Okey, saya dapat 5 piring. Okey, kamu tengok gambar rajah kek di sini. Okey. Okey, kata kunci dia adalah dua-dua. Maksudnya, kita akan bahagi secara pengumpulan, iaitu kita kumpulkan kek ni kepada dua. Dalam satu kumpulan, ada dua objek, ada dua kek. Okey. Jom kita tengok macam mana jadi dia. Kita kumpulkan kek ni kepada dua. Dua lagi. Okey. Jadi bila kita tengok tadi asal kita ada 12 biji kek. Bila kita kumpulkan kek tu kepada dua, okay, dalam satu kumpulan ada dua, maksudnya kita dapat berapa? Berapa piring? Kalau ikut dia kata berapa piring, tapi sini cikgu buat dalam kumpulan. Jadi kita dapat berapa kumpulan? Nanti cikgu tulis, kita kira sama-sama. Okey? Kita dapat 1 kumpulan, 2 kumpulan, 3 kumpulan, 4, 5 dan 6. Maksud dia 6 piring ni sama dengan 6 kumpulan. Jadi, macam mana kita nak tulis ayat matematik operasi bahagi? Okey, yang pertama kita akan tulis jumlah objek. Okey, jumlah objek maksudnya jumlah kek semuanya tadi ada 12. Okey,
Ayat matematik dia kita bahagi. Ni yang kita tengok simbol bahagi tadi. Garis. Lepas tu kita buat titik atas, titik bawah. Kemudian ini yang penting. Keyword ni yang penting ni. Dua-dua. Maksudnya kita kumpulkan dua-dua. Jadi 12 bahagi 2. Apa dia 2 tu? Bilangan objek dalam setiap kumpulan. Dalam setiap kumpulan ni ada bilangan objek. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jadi tiap-tiap kumpulan ada 2 objek. Jadi kita bahagi 2. Okey, ayat matematik dia macam ni lah kita tulis ni. Ayat matematik bahagi ni. Okey, bilangan kumpulan. Maksud bilangan kumpulan kalau gambar rajah ni piring lah. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ni untuk cikgu, kita ada berapa kumpulan. Ni tak cukup piring lagi. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, bilangan kumpulan 6. Okey, cikgu. Jadi, ayat matematik kita adalah 12 bahagi 2 sama dengan 6. 12 ni apa dia? Jumlah objek, jumlah kek semua tadi. Kemudian 2 ni apa dia? Bilangan objek dalam setiap kumpulan. Yang ni yang dihabaq tadi ni. Saya isikan 2-2. Maksudnya dalam ni isi 2. Dalam ni isi 2. Dalam ni isi 2. Dalam ni isi 2, 2-2. Jadi kita bahagi 2. Okey. 6 ni apa dia? Bilangan kumpulan. Jadi ada berapa kumpulan? Ada 6 kumpulan semuanya. Jadi ayat matematik operasi bahagi kita 12 bahagi 2 sama dengan 6. Okey, ni kaedah pengumpulan. Pembahagian kaedah pengumpulan. Okey, jom kita tengok kaedah lain pula. Okay, yang kedua adalah kaedah perkongsian. Okey, kaedah perkongsian ni kita kena buat macam mana? Okey, baik. Kita ada 6 biji buah strawberry. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian apa kita nak buat? Kita nak kongsikan. Okey, 6 buah strawberry ni ke dalam 3 kumpulan. Okey, jadi macam mana kita nak agihkan? Kita ambil dulu buah strawberry yang pertama. Kita masukkan di sini. Cikgu tak pandai nak lukis buah strawberry. Kemudian kaedah perkongsian kita buat macam ni lah. Okey, masukkan kat sini. Yang ketiga, masukkan kumpulan yang ketiga. Strawberry yang keempat, kita kongsikan di sini. Strawberry yang kelima, kita kongsikan di sini. Strawberry yang keenam, kita kongsikan di sini. Okey, nampak tak? Kaedah perkongsian. Jadi, satu kumpulan ada 2 strawberry. Sini ada 2. Sini ada 2. Sini ada 2. Okey, kita bahagikan kepada 3 kumpulan macam ni. Okey. Okey. Jadi ayat matematik kita jumlah objek. Jumlah objek semua buah strawberry tadi ada 6 biji. Okey, bahagi, garis, melintang dan titik atas dengan bawah. Bilangan kumpulan ada berapa? 1 kumpulan, 2 kumpulan, 3 kumpulan. So kita tulis bilangan kumpulan 3. Okey, sama juga bilangan objek dalam setiap kumpulan. Setiap kumpulan ada berapa buah strawberry? Ada 2. Jadi jawapannya adalah 2. Okay, ayat matematik operasi bahagi kita adalah 6 bahagi 3 sama dengan 2. Okay, kaedah perkongsian ini juga bolehlah kita tulis juga sebagai kaedah apa? Kaedah perkongsian atau kaedah pengagihan. Pengagihan.
berlebihan. Okey. Ada dua cara dah kita belajar. Satu cara pengumpulan dan satu cara perkongsian. Perbezaan dia ada kamu tengok yang yang perkongsian tadi, yang kaedah pengumpulan tadi kamu tengok di sini perbezaan dia. Jumlah objek sama. Okey. Yang yang pengumpulan tadi, bilangan objek dalam setiap kumpulan duduk di sini. Okey. Bilangan objek dalam setiap kumpulan duduk di sini. Dan bilangan kumpulan duduk di sini. Okey, itu perbezaan dia. Dia terbalik antara dua ni. Okey, jom kita tengok pula kaedah seterusnya. Okey, kaedah seterusnya adalah kaedah tolak berturut-turut. Ni tolak berturut-turut. Tengok macam mana cikgu buat. 8, kita tengok ayat matematik dia. 8 bahagi 2. Okey, 8 bahagi 2. Ada 8 ladybird. So, kita tulis di sini 8. Okey, kan? Kan kita kata tolak berturut-turut. So, kita akan tolak di sini. 8. Okey, bahagi 2 ni maksudnya kita tolak 2. Okey, jawapan dia 8 tolak 2, 6. Okey. Kita akan tolak sampai dapat sifar. Okey, baik. Kita tolak 2 lagi. Okey. Okey, tengok berpandukan 2 di sini. Tolak 2 lagi. 6 tolak 2, 4. Okey, ada baki lagi. Kita tolak lagi 2. Dapat 4 tolak 2. 2. Ada lagi baki. Kan cikgu kata tadi kan, kita kena tolak sampai dapat sifar. Tolak lagi 2. Akhirnya kita dapat sifar, kita berhenti menolak. Okay. Untuk mendapatkan jawapan di sini, macam mana caranya bila kita guna cara tolak berturut-turut? Kita tolak berapa kali? Tengok. Ni kita tolak sekali. Kemudian kita tolak 2 kali. Kita tolak 3 kali dan kita tolak 4 kali. Akhirnya kita dapat jawapan yang terakhir adalah sifar. Jadi, jawapan kita adalah 8 bahagi 2 sama dengan 4. Ini cara tolak berturut-turut. Okey. Seterusnya, kita pergi ke slide yang lain. Okey, masih lagi tolak berturut-turut tapi kita menggunakan cara garis nombor. Ini dipanggil garis nombor. Garis nombor ni bermula dengan sifar dan berakhir dengan 10. Okey, untuk mendapatkan operasi hasil bahagi di sini, kita guna operasi caranya adalah dengan menggunakan garis number. Yang pertama, kita tengok operasi kita. 10 bahagi 2. Okey, kalau 10 bahagi 2, maknanya kita pergerakan kita dari belakang, dari depan. Pergerakan kita dari depan ke belakang macam ni. Okey, bila bahagi 2 maksudnya kita tolak 2. Okey, 10 kita tolak 2. Kita gerak 2. Okey, kita gerak 2. Macam mana kita nak tahu kita nak gerak 2 ni? Okey, jadi kita gerak macam ni. 1, 2. Jadi kita buat satu mangkuk. Cikgu panggil anak panah ni mangkuk. Kemudian gerak lagi 2. 1, 2. Kita buat lagi satu mangkuk. Gerak lagi 2 kali. 1, 2. Okey, dapat satu mangkuk. Kita gerak lagi 2. Kita buat lagi satu mangkuk. Dan kita gerak lagi 2. Kita buat lagi satu mangkuk. Jadi, untuk mendapatkan hasil bahagi di sini, jom kita tulis dulu ayat matematik operasi bahagi dia. Okey, tengok cikgu tulis. 10. Okey, bahagi garis dan titik atas bawah. Bahagi. Okey. Kita tengok ni. Kita tolak 2 atau kita lompat 2 kali ni. Satu mangkuk ni adalah 2 kali sini. Jadi, maksudnya kita bahagi dengan 2.
Okey, sama juga. Okey, mana sama juga dia? Okey, macam mana nak dapat sama juga, nak dapat hasil bahagi ni? Kita bilang ada berapa kali mangkuk yang kita buat. 1 mangkuk, 2, 3, 4 dan 5. Maksudnya hasil bahaginya adalah 5. Okey, jadi jawapan di sini 10 bahagi 2 adalah 5. Okey, cikgu harap kamu faham cara bahagi menggunakan kaedah tolak berturut-turut. Jom kita tengok satu lagi contoh. Okey, masih lagi tolak berturut-turut. Operasi bahagi yang diberi 6 bahagi 3. Apa maksud 6 bahagi 3? Jumlah yang kita ada adalah 6. Okey, bilangan yang kita ada adalah 6. Dan kita nak bahagikan kepada 3. Okey, kita bahagikan kepada 3. Maksudnya kita nak kumpulkan. Okey, 3. So, boleh kita katakan tolak 3. Macam mana kita nak tolak 3? Kita bilang 1, 2, 3. Kita buat 1 mangkuk. Dapat 1 mangkuk. Kemudian kita tolak 3 lagi. 1, 2, 3. Kita buat lagi 1 mangkuk yang kedua. Jadi, macam mana kita nak buat ayat matematik kita ni? Okey, ni jumlah. Okey, jumlah ahli 6. Jumlah objek 6. Okey, macam mana nak tulis bahagi? Garis lurus, titik atas, titik bawah. Okey, kita bahagi dengan berapa tadi? Kita gerak berapa? Gerak 3. Jadi kita bahagi 3. Jadi hasil bahagi dia atau jawapan dia, kita bilang mangkuk kita ada 1, 2 mangkuk. So jawapannya adalah 2. Jadi hasil bahagi 6 bahagi 3 adalah 2. Okey. Nampak tak? Okey, kita dah belajar 3 cara untuk menulis ayat matematik operasi bahagi berdasarkan gambar raja, iaitu cara yang pertama tadi, cara pengumpulan. Kemudian cara perkongsian dan yang terakhir cara tolak berturut-turut menggunakan operasi tolak bentuk lazim dan juga tolak berturut-turut menggunakan garis number. Okey, itu saja pelajaran kita hari ini. Cikgu harap kamu faham dan kamu dengan kefahaman ini, kamu dapat menjawab soalan yang akan cikgu bagi nanti dengan betul. Okey, sekian saja untuk hari ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.